Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Yang saya hormati pengurusi MAJH Qaryah Masyarakat Amal Jariah Hougang Street 91, Tuan Haji Sama'il Zaini, dan juga ahli-ahli jawatan kuasanya. Yang saya segani lagi hormati pengurusi Masjid Haji Yusof, Tuan Haji Jamil Abdul Ghani. Mungkin tertanya di manakah beliau. Beliau berada duduk di bawah. Saya tak tahu kenapa. Saya pula rasa segan duduk di atas. Nak juga saya duduk bawah dengan dia. Dan juga ahli lembaga pentadbir Masjid Haji Yusof yang saya amat cintai. Qariah jemputan kita, adik cilik kita tadi, walaupun saya lupa namanya, Nur Wahidah. Tak apa, saya tak perlu ingat namanya. Tapi saya percaya bahawa satu hari nanti beliaulah yang akan memahkotakan kedua ibu bapanya, insya-Allah. Amin. Dan mungkin insya-Allah nanti beliaulah yang mewakili Singapura nanti. Amin, insya-Allah. Nama siapa naik Korea juga yang famous. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sebelum saya mulakan ceramah saya, ingin saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita harus percaya bahawa dengan limpah kurnia nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan maghfirah dan redanya Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita sama-sama berkumpul, berhimpun di rumah di sini, di majlis yang penuh barakah ini, di majlis ilmu. Kerana tak kala kaki kita keluar daripada rumah, tekan lift, tekan tingkat 1, turun bawah, apabila kita pijak saja bumi akan berzikir kepada Allah dan mendoakan agar kita selamat sampai ke sini. Ikan-ikan di lautan juga akan berzikir kepada Allah. Malaikat pula akan menyebarkan sayap-sayapnya untuk melindungi kita supaya kita selamat sampai ke sini. Alhamdulillah. Saya harap semuanya selamat sampai ke sini. Tak ada cedera, tak ada jatuh longkang, tak ada cacat cela, insya-Allah. Maka bergembiralah, kerana Allah yang nak kita sampai ke sini. Kalau Allah tak nak sampai ke sini, ada je lah benda-benda yang sangkut kat rumah. Orang call, lupa nak masak, bawang tu lupa nak beli, roti gadinya lupa nak beli. Jadi Alhamdulillah, bergembira, senyum-senyum makcik-makcik yang muka stres-stres. Dia kan semua luka dara, tension-tension di rumah. Kalau di rumah gaduh dengan suami, di sini mesti happy. Tengok muka suami pun senyum-senyum juga. Sudah-sudahlah tu, jerebu pun dah habis, hujan batu pun sekejap je, tak lama. Sudah-sudahlah tu adik-adik semua. Singapura dah menangkap dah, Brazil pun dah menang Confederation Cup. Jadi tak payah kita risau. Yang risau saya sebab saya tengah berpeluh. Sebab semua orang tengok saya lah kan. Alhamdulillah. Kalau kita topik perbincangan pada hari ini ialah tentang Ramadan. Kalau kita tengok pada tayar rentang pada saya belakang ni, saya tengok ceramahnya, temanya agar bangkit semangat dan kesadaran umat, bersesuaian dengan Ramadan. Persoalan bonus yang saya bagi, kalau kita tengok kesadaran, soalannya kalau bahasa Melayu kita kata, tak sadar-sadar lagi ke? Hidup dah puluh-puluh tahun. Kalau budak-budak umur 20 tahun, 12 tahun, tak sadar-sadar lagi kita tentang Ramadan.
Dan Alhamdulillah, selalunya kalau kita di kuliah-kuliah masjid, di ceramah-ceramah, di kelas-kelas agama, mungkin di rumah Haji Sam'an, mungkin di rumah Cik Zulkifli, kita dengar selalu tentang Ramadan akan dikaitkan dengan sepotong atau dua potong ayat, di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin telah dibacakan tadi oleh adik kita tadi. Sedap surah ini tadi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis ke atas kamu akan berpuasa seperti mana ditulis ke atas orang-orang sebelum kamu, agar mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kalau kita amati baik-baik betul-betul ayat Quran yang Allah kata, pertama sekali Allah kata, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Allah tak kata ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Kita semua Islam kan? Betul? Kenapa Allah tak kata ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia semua? Allah kata wahai orang-orang yang beriman. Kerana orang-orang beriman ini adalah orang yang istimewa. Kerana Allah nak menceritakan tentang Ramadan, bulan yang istimewa. Kerana bulan Ramadan cuma hanya akan diistimewakan oleh orang-orang yang istimewa. Bulan Ramadan hanya akan diistimewakan oleh orang-orang yang istimewa. Kalau sebut istimewa je mungkin cacat ke apa ni? Bukan istimewa yang cacat, itu lain. Kita semua sempurna insya-Allah. Tapi istimewa ini adalah orang yang beriman. Allah cuma cakap dengan orang beriman sahaja. Kerana perkara iman ini adalah satu perkara yang yakin. Yakin terhadap apa? Yakin kepada bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul pesuruh Allah. Ini harus yakin. Kita tak boleh ragu akan adanya Allah satu, dan ragu bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Kerana dalam kehidupan kita ni ada benda yang boleh ragu dan ada perkara yang harus yakin. Tahu tak ragu? Pernah dengar tak perkataan ragu? Raga benar raga. Raga lain. Raga turutan. Ni ragu. Ragu ni contohnya, kalau kita nampak satu ceramah, kita nampak satu ustaz ni, dia pakai songkok hitam, baju maroon, pakai jaket, sweater, handsome, cute, sweet, manis, semacam lah kan. Macam lah kan. Kita ragu. Lebih-lebih kalau macam makcik, ustaz ni dah rumah tangga, datang seorang. Ragu kan? Ragu. Nak yakinkan macam mana? Kena tanya lah. Tak payah tanya pun ustaz tu akan cakap, saya single macam makcik. Bukan promote lah. Bukan promote, jangan jealous. Bukan promote, tapi information. Quote-quote lah. Tetapi kalau perkara seumpamanya, kalau benda yang ragu, kalau benda dalam bab fake, pernah dengar bab fake? Kalau kita panggil bab feka, bab fikir, itu boleh ragu. Contoh kalau kita solat jemaah bersama imam, sekali imam baca rakaat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai akhir ayat. Tapi ayatnya Waladdallin, belum lagi amin, tiba datang satu angin monsun yang dalam saintifiknya nama dia kentut. Bahasa saintifiknya kentut, bahasa Melayu lain, bahasa Melayu fat. Jadi semua orang ragu, termasuk imam-imam tu sekalian ragu. Ini boleh ragu, tak boleh yakin. Kalau yakin semua batal solat, semua salahkan satu-satu tu. Imam pun kata aku salah. Tetapi kalau dalam bab tauhid, dalam bab akidah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh ragu, kita kena yakin.
Sebab ada satu hadis, apabila Rasulullah SAW sedang berhimpun tengah duduk bersama sahabat-sahabatnya, datang seorang lelaki berserban putih, berjubah putih, datang menghadap baginda dan sahabat-sahabatnya. Lalu satu sahabat tanya, mungkin agak macam orang luar, stranger. Kalau kita di Korea, kalau ada orang datang, mesti kita tanya, siapa ini handsome ustaz yang datang? Tak tinggal sini, datang lagi. Cakap lagi handsome. Biasalah kan. Datang orang yang ni pakai serban putih, pakai jubah putih, tiba-tiba duduk depan Nabi. Tak terperanjat. Kelakar apa? Orang tengah duduk lipat-lipat saya duduk. Mungkin kelakar orang ni. Jadi satu sahabat tanya, ya wahai Rasulullah, siapa orang ni? Rasulullah pun menjawab, oh, ialah Jibril alaihissalam yang menyamar sebagai lelaki. Dia datang sini, dia datang kepada kita nak mengajar tentang Islam, iman, ihsan dan juga hari kiamat. Lepas diajar, ulama-ulama tauhid mengkonkludkan, merumuskan bahawa Islam ini ada 5 rukun. Rukun yang pertama, apa dia rukun Islam? Syahadat, salat, puasa, zakat dan pergi haji kalau mampu. Dan mereka mengkonkludkan, macam kita konklud ni apa Ustaz bahasa Melayu ni? Ini merumuskan bahawa rukun iman juga ada 6 perkara. Kita harus yakin bahawa Allah di satu. Kita harus yakin dan percaya bahawa kitab-kitab Allah. Kita harus percaya bahawa adanya malaikat-malaikat. Kita harus percaya bahawa Rasul-Rasul Allah 25 itu ada. Kita harus percaya bahawa hari kiamat ni ada. Kita harus percaya bahawa qada dan qadar juga ada. Baru kita tergolong daripada orang-orang yang beriman, insya-Allah. Alhamdulillah saya tengok semua ni beriman. Jadi Allah kata, wahai orang-orang beriman. Bermaksud Allah tengah cakap dengan kita. Allah tak cakap dengan orang lain. Allah tak cakap dengan orang-orang yang bukan Islam. Saya tak mau cakap siapa lah, sensitif nanti. Wahai orang-orang yang beriman. Terasa tak kita? Kita terasa tak? Bila Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kita harus terasa. Bila balik rumah, cek balik ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Makna amanu, tulis balik, underline kat bawah dia, tulis arrow ke atas, letak dalam kurungan, dalam bracket, tulis aku. Senang kan? Bahawa aku yang beriman, bukan orang lain beriman. Maka Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu. Sebab benda beriman ini amat penting tuan-tuan puan. Kita kadang-kadang kita nak kata kita beriman bukan dengan mulut, dengan perbuatan. Kerana bila orang yang beriman sudah beriman, secara automatiknya beliau sudah menempah tiket ke syurga, sama ada cepat ataupun lambat. Tadi tersenyum, makcik-makcik sekarang muka monyok balik. Apa pasal pula dia masuk syurga lambat ke cepatnya ustaz? Oi, risau ambo. Kenapa ada cepat ada lambat? Sebab apa? Ada ayat lain Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang beramal soleh. Tiket yang pertama kita dah ada. Kita masuk syurga, confirm. Kenapa senyum ni? Kelakar ke? Okey. Yang pertama tiket ada. Sebut tiket lah, bukan tiket USS lain. Tiket yang pertama dah ada masuk syurga. Tiket yang kedua ni, sama ada kita cepat atau lambat masuk syurga, kita harus beramal soleh. Kalau banyak amalan kita, kalau baik amalan kita, cepat masuk syurga. Kalau kurang amalan kita, kalau tak ada amalan kita, makin lamalah kita di penjara neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi masuk syurga tak kita? Masih tetap masuk syurga. Sebab kita dah beriman. Cuma kalau kita nak masuk cepat syurga, kita harus beramal soleh. Apa tu beramal soleh? Iaitu membuat apa yang Allah suruh, melarang, dan jauhilah apalah
apa-apa yang Allah larang. Sebut tentang iman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini amat penting sebelum kita melakukan apa-apa ibadah kita. Kerana kita tak tahu kadang-kadang kita ini tergolong daripada orang beriman, Islam, syirik ataupun kafir. Kerana ulama mengatakan kalau sedikit kita meragu bahawa Allah ni tak ada, kita tergolong pada orang kafir tanpa kita sedari. Tak perasan kan kadang-kadang? Saya pun takut. Saya pernah tanya anak-anak murid saya dulu di Masjid Haji Yusof, pernah tak kalau kita sembahyang solat selalu, di rakaat pertama je kita akan terfikir satu benda, Allah ni betul-betul ada ke tak ada Pernah tanya? Pernah tanya? Saya pernah. Waktu saya mula-mula. Jadi bila saya dah besar, saya tanya ustaz saya balik, ustaz, kenapa saya kena berfikiran macam itu? Dia kata, hindarkan, ini syaitan. Syaitan akan menggoda kita, bagi kita soalan. Kita tengah solat, Allah ni ada ke tak ada? Allah ada tak? Buktinya apa? Percaya. Bagus. Betul lah tu. Bila kita percaya pada Allah, kita tak boleh ragu. Ini syaitan, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang perbuatan kita ni menampakkan bahawa kita ini tidak percaya pada Allah. Contoh saya bagi Sebelum saya bagi contoh, saya nak kongsi satu kisah. Bila saya baca satu kitab sejarah yang bernama Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Mubarakfuri. Beliau ni orang India. Dia karang sejarah sirah Nabawiyah. Saya buka lah, nak tahu lah, curious tentang agama-agama orang Arab Jahiliyah sebelum adanya Islam. Jadi saya terbuka kisah ini. Saya terbaca bahawa setelah wafatnya Sayyidina Ibrahim AS dan anaknya Sayyidina Ismail AS, jarak antara Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad SAW agak jauh, agak lama. Kerana Nabi-Nabi selepas itu semuanya berada di negara-negara Syam, iaitu di Syria, di Palestin, di Egypt. Nabi Musa semua dekat Egypt, Nabi Harun semua dekat Egypt. Jadi dekat Mekah ini tak ada Nabi. Selepas Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad tak ada Nabi. Jadi mereka masih lagi menerapkan, mereka masih meneruskan agama Nabi Ibrahim, iaitu mentauhidkan Allah. Senang tak? Satu benda je kena buat, tauhidkan Allah. Tapi susah tak? Susah. Susah tu part mana? Part bila terjadinya satu perkara bahawa satu orang yang bernama Abdullah bin Luhai, dia berdagang ke negara Syam. Negara Syam ni kalau sekarang ni nama dia Syria. Kalau Hijaz di Saudi Arabia, kalau Syam di Syria. Beliau pergi ke Syria, holiday lah, overseas. Beliau nampak orang-orang Syria menyembah berhala. Jadi Abdullah bin Luhai ni nampak macam ni, seronok pula sama-sama berhala. Mana benda diorang buat ni? Jadi disebabkan keseronokan itu, Abdullah bin Luhai ambil ini berhala, letak di depan Kaabah, bawa balik Mekah. Dia dah balik seorang-seorang, dia dah travel, dia balik kat Mekah, dia letak depan Kaabah, dia sembah. Ada berhala, handsome berhala, ada cat lagi. Orang-orang penduduk Mekah waktu itu terperanjat. Mereka pelik lah kan, apa benda dia buat berhala. Tetapi yang peliknya lagi, bila diorang nampak Abdullah bin Luhai itu, mereka tak cakap apa-apa. Sebab apa? Abdullah bin Luhai ni orang dia baik, orang dia warak. Disebabkan kewarakan orang itu, penduduk Mekah semuanya ikut sembah berhala. Adakah itu bermakna mereka mensyirikkan Allah? Tidak. Mereka masih sembah Allah, tetapi mereka menggunakan berhala untuk jadi perantaraan. They use that, all the idol, untuk jadikan medium. So mereka nak dapatkan Allah, sembah berhala, reflect pergi Allah, tapi mereka masih menyembah Allah. Bila saya terbaca, saya tersentak, tuan-tuan dan puan-puan. Tertimbul dalam fikiran saya bertanya satu soalan. Macam sama pula dengan apa yang kita buat sekarang. Perasan tak apa yang kita buat? Takal,
wafak, saka, tangkal kita letak di rumah. Saya selalunya kalau pergi rumah orang nampak kayu, nampak perkataan-perkataan, saya tanya, ni apa? Tangkal. Kenapa? Tangkal ni boleh menolong kita supaya dapat rezeki, syaitan tak masuk. Wah, macam Tuhan pula tangkal ni. Kalau pergi kedai-kedai merata-rata kedai di Singapura lah nampak satu benda. Pergi kedai dia nampak ada ayat-ayat. Apa ni, saya tanya? Oh, ini boleh mendatangkan rezeki. Tak sama dia macam berhala. Kita percaya bahawa benda itu boleh mendatangkan rezeki, sedangkan Allah kata, ud'uni fastajib lakum. Allah kata, doalah pada aku, nescaya aku akan kabulkan. Allah tak kata letaklah tangkal bahawa tangkal itu akan membawa kepada kebaikan. Allah tak kata itu. Kita sekarang tengah buat benda kesyirikan tanpa kita sedari. Bahawa kalau ikut sejarah Singapura, agama nenek moyang kita adalah agama, saya rasa namanya animism, tak silap saya. Animism ni agama mempercayai sesuatu benda yang besar, yang gah, lalu mereka takut, mereka menyembah. Terasa tak kalau makcik-makcik kalau orang tua kata, kalau lalu sebelah pokok cakap, ini Datuk tumpang lalu, saya nak lalu, janganlah dan saya cakap tengah pokok rupanya. Baik cakap tengah berhala, sekurang-kurangnya ada muka. Nampak kubuanya, kubur tumpang lalu nak lepas. Kalau dia jauh macam mana? Sana, jalan sana, jalan jauh. Kalau jauh macam mana? Terbeliak kita, terbeliak mata kita. Pokok tumpang lalu, nenek atuk ni lalu. Suka-suka kau dipijak-pijak aku. Kalau berhala tu boleh cakap. Tak tahu lah apa nak kata saya. Tetapi inilah benda yang boleh meragukan akidah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang kita tak sedar. Kita kadang kita nak doa pun, ya Allah, berikan aku rezeki dengan berkat Ustaz Hafiz yang penuh comel dan cute ini, ya Allah. Beliau ni baik orang dia, beliau ni beramal soleh orang dia, dengan berkat nama dia, tunjukkan aku jalan yang benar. Nah, mana ni? Ada nama orang perantaraan lagi. Tak boleh ke direct pergi Allah? Yelah Ustaz, saya ni banyak dosa, saya ni tak banyak pahala. Allah tak pernah kata pun banyak dosa ke tak banyak amalan ke Allah tak terima. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ajsadikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Nabi kata Allah tak pernah tengok kepada wajah kita, badan kita, apa-apa pun, tapi Allah menengok pada hati kita. Kalau hati kita yakin, kita akan menjadi orang yang istimewa, dan insya-Allah kita akan memahami apa itu erti Ramadan yang Allah nak sampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba dituliskan ke atas kamu akan berpuasa. Kalau kutiba asal perkataan dia adalah kataba. Kalau kita belajar bahasa Arab, kataba ni fi'il madhi, benda dah lepas. Kutiba adalah fi'il majhul. Kutiba, kataba tulis, kutiba ditulis. Makna kutiba furida, difardukan, diwajibkan ke atas kamu akan berpuasa. Mana Allah telah menulis satu lagi hukum masuk ke dalam syariat kita untuk berpuasa. Sebelum kita teruskan kepada selanjutnya, kita harus tahu apa definisi puasa, iaitu siam. Kalau ikut dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili menerangkan bahawa as-siyamu fil lughah al-imsaku wal kaffu an syai'.
Puasa itu adalah menahan, dari segi bahasa menahan akan sesuatu, berhenti dan menahan daripada buat sesuatu. Itu segi bahasa. Sedangkan pada istilahnya, definisi sebenar berpuasa adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi min aklin wa syurbin au jima'in. Bahawa definisi puasa adalah menahan sesuatu daripada terbitnya matahari hingga ke terbenamnya matahari, dari makan, dari minum, dan dari jima', hubungan antara suami isteri. Yang kecil-kecil jangan tanyalah, ini M18 R21 orang kata. Tahu ni buat faham je. Okay. Jadi apa-apa yang selain daripada makan, dari minum dan jima' tidak batal. Ada orang bilang, Ustaz, kalau ngupil ni batal tak puasa saya? Ngupil ni bahasa Indonesia, maknanya mencari harta dari lubang hidung. Cari harta ni. Apa kata cari harta ni? Mencari harta dari lubang hidung, harta karun. Batal tak? Batal tak? Korek hidung batal? Batal? Batal. Kalau lepas korek hidung kita makan, batal tak? Apalagi kalau mengenyangkan. Pelik-pelik betul contoh. Sebab ini seorang bonus. Bila puasa je orang tanya, Ustaz, korek hidung batal? Banyak puasa asal bukan bulan puasa orang tak nak korek hidung. Dia puasa-puasa juga nak korek hidung, tunggu sampai malam. Ustaz, korek hidung puasa batal puasa tak? Batal lah. Kalau lepas tu orang makan. Ustaz, saya tak makan, tu tak batal. Ustaz, kalau saya kentut dalam air batal tak? Kentut dalam air, dia nak tanya. Serius? Ni betul-betul ni, saya tak main-main. Dia tanya kentut dalam air. Yang awak nak kentut dalam air tu kenapa? Tak berbuih air tu nanti. Tanya, Ustaz, kentut dalam air batal tak? Saya cakap, batal lah. Kalau sebelah tak bawa kentut tu, minum air tu. Biji betul Ustaz. Bukan meeting, cerita gore tu. Jadi benda-benda pelik yang kita tanya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, konsep kutiba alaikumusiyam ini, bila Allah katakan aku mensyariatkan berpuasa, ini bermaksud bahawa Allah nak tunjukkan bahawa dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja sekalian alam. Kita ni hamba yang baik. Kenapa? So Allah kata, tuliskan. Siapa yang tulis? Allah. Siapa pun kita, raja mana pun kita apa pun kita, prime minister ke, kita pengurusi, tak mahu cakap pengurusi lah, kita orang lain lah pengurusi bahaya, kita buang kerja nanti. Kita apa-apa pun kita jawatan kita, Allah nak tunjukkan bahawa Allah ni raja, kita ni hamba. Allah licin lah, nak kena puasa, penat lah, solat pun penat lah. Penat ke saya tanya? Kita cuba tanya diri kita sendiri, penat ke? Jangan jawab. Tanya je, saya tanya. Jawab sendiri. Penat ke berpuasa? Allah bagi 12 bulan, yang disyariatkan 1 bulan je. Leceh ke? Kalau Allah gantikan 11 bulan yang puasa, 1 bulan tak puasa, macam mana? Kata pula kita puasa-puasa kita 1 bulan je Allah nak. Itu pun hari-hari ke puasa? Hari-hari. Tetapi 24 jam satu hari kan kita puasa? Tak. Allah kata daripada subuh sampai ke maghrib, itu je. Susah ke? Bukan hari-hari, bukan setiap jam. Malam boleh makan lah, siang jangan makan. Tidak, main game PS3 boleh lama-lama, main bola lama-lama, lepak boleh, tengok bola Singapura menang boleh sorak-sorak, tak penat pun. Brazil menang, subuh boleh bangun, Masya Allah. Tiba-tiba boleh sampai subuh. Mak happy ke rumah. Haris, mana Haris tadi? Saya bilang nama Haris lah. Haris, subuh kau bangun hari ni? Alhamdulillah mak, Haris berubah.
pagi suami kerja. Bagus sangat solat subuh. Tapi sebelum tu tengok dulu bola. Maka objektif utama kita bangun subuh dan untuk tengok bola. Tapi sekurang-kurangnya bagus. Sebab saya dapat tahu perkiraan saya bahawa tahun hadapan World Cup akan terjatuh pada bulan 6. Bersesuaian perkataan saya. Sama dengan kita nak puasa. Jadi kalau kita nak sahur, kalau ibu-ibu kalau nak kejutkan suami, kadang-kadang kalau kejutkan sahur ni boleh sebab bergaduh. Dia tengok, bang bangunlah bang, susah sangat kan nak bangun ni. Malu kita tengok sahur lambat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, makcik-makcik, tahun hadapan World Cup, suami yang akan kejutkan. Suami akan kejutkan semua yang bangun. Siap hidang-hidang lagi. So World Cup tu pagi pukul 2.45 sampai pukul 3 lebih. Jadi suami lah yang akan siap-siap dengan baju bola ni, kita sahur. Alhamdulillah. Bila Allah kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, Allah nak wajibkan kita puasa. Allah kata seperti orang-orang sebelum kamu. Mana orang-orang sebelum kita pun puasa juga. Siapa orang-orang sebelum kita ni? Jadi ulama-ulama tafsir menafsirkan bahawa orang-orang yang sebelum kita adalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang mengatakan orang Yahudi dan orang Nasrani, ahli kitab. Tapi kita pergi dahulu kepada orang-orang nabi-nabi sebelum Muhammad. Sesungguhnya ada riwayat mengatakan syariat berpuasa sebelum nabi-nabi kita, Nabi Muhammad adalah macam ni. Diorang puasa satu hari puasa, satu hari tak puasa. Satu hari puasa, satu hari tak puasa. Itu syariat mereka dahulu. Ada pula riwayat mengatakan mereka berpuasa 1 bulan 3 hari je. Tapi tiap-tiap bulan lah. 1 bulan 3 hari, bulan depan 3 hari. Hari apa saya tak pasti, tapi ada riwayat mengatakan begitu. Lalu Allah kumpulkan, Allah compilekan semuanya sekali menjadi 1 bulan. La'allakum tattaqun, Allah tambah lagi, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau menginginkan syariat yang baru, Allah akan tunjukkan objektif dan tujuan utama. Kenapa Allah jadikan berpuasa? Sebab inginkan kita bertakwa. Terima kasih. Sesungguhnya anda memahami, saya perlu orang bertakwa ni. Orang bertakwa, insya-Allah. Allah kata la'allakum tattaqun, moga-moga kita menjadi orang bertakwa. Tahukah anda bahawa orang-orang terdahulu yang puasa macam kita, objektif dia sama, bertakwa. Even kalau orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka ni dinamakan ahli kitab, the people of the book. Diorang pun puasa. Orang Yahudi puasa, orang Nasrani puasa. Mereka ni namakan people of the book. Kenapa? Kenapa mereka namakan ahli kitab? Kerana mereka pun percaya kepada Allah. Ya ke? Ya ke? Ya ke cik? Mereka pun percaya pada Allah. Orang Kristian percaya Allah, tetapi mereka ada percaya pada Trinity. Allah, the Son of Jesus, dengan Holy Ghost. Trinity. Tuhan diorang satu, terbagi pada 3. Macam shampoo. Kalau nak yakin pada diorang tu, ibarat shampoo. Shampoo ada 3-in-1, diorang pun 3-in-1. Tapi diorang masih percaya Allah. Tapi Allah diorang, Tuhan diorang bagi pada 3. Orang Yahudi pula percaya pada Allah. Tak percaya. Orang Yahudi bagi Tuhan diorang apa? Yahweh, means Allah. Orang Kristian, dia cakap ni mak sini sampai dalam dia, tak sampai luar. Cakap haleluya. Kan? Dan apa nak pergi church?
Jangan cakap je. Ya, jangan jujur. Asyik pelan-pelan dia tak kuat-kuat dia orang limpah telur itu. Itu bermakna dalam bahasa Arab, Holy Allah, Subhanallah. Nah, Maha Suci Allah dalam bahasa Kristian, Hebrew, orang Yahudi, orang Israel. Kalau kita kata sekarang tengah pencari Israel, kita nak kata Jahanam kau Israel, penyitiklah kau Israel. Tahu tak kita mana Israel? Macam mana saya tahu? Saya waktu saya belajar dulu, ada satu subjek ni, subjek tentang agama. Doktor saya, Dr. Jamil, dan inilah, tapi Dr. Jamil, dia ni expertise dalam falsafah. Beliau katakan, tahukah kita bahawa Isra ini adalah bahasa Arab? Cakap, ini benda baru ni. Dia kata Isra dalam bahasa Arab maknanya abdun. Abdun maknanya apa? Pandai. Sekolah mana? Siapa tanya? Okey. Isra bermakna abdun. Pandai bagus. Orang bertakwa. Abdul. Il bermaksud Allah. Israel bermakna Abdullah. So kalau kita nak kata stop it Israel, tak ada stop it Israel. Stop it Yahudi. Stupid Yahudi. Orang-orang ini pun berpuasa. Tetapi bila ditanya Rasulullah SAW apa bezanya berpuasa kita dengan puasa orang-orang ini, adalah mereka tidak sahur. Apabila ditanya macam mana puasa orang Kristian, ada yang mengatakan orang Kristian tak buka, orang Yahudi tak sahur. Sebab itulah disunahkan kita sahur, disunahkan kita buka. Apa tu sahur? Kalau bahasa Kedah sok, ada sahur, jadi sok. Saya tahu, saya dekat asrama kat Kedah dulu. Kalau orang tanya, anda pisau ada lagi? Tahu ni? Sok dia, sok ni. Sahur, cakaplah sahur. S-A-H-U-R, sahur dia sok pula. Sok nanti kita sok lah. Jadi mereka tak sahur, sebab itu disunahkan sahur. Tetapi sahurnya macam mana? Adakah puasa subuh pukul 5.45, sahurnya pukul 11 malam? Sahur juga. Tetapi Rasulullah kata sebaik-baiknya lambat-lambatkan sahur. Tapi sekarang trend-trend orang Melayu malas nak bangun, mereka pergi Gilang dulu. Lepas pergi pasar Gilang, singgah makan. Pukul 11-12 makan. Itu kan sahur. Itu siapa? Siapa dek? Ada dek lagi, ada extra. Sabar dek. Itu kan sahur. Rasulullah yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah lambat-lambatkan sahur. Tasaharu, sahurkan kita, tapi lambat-lambatkan sahur. Tapi jangan sampai waktu subuh. Sebab tu ada waktu imsak. Imsak ni selalu 10 minit sebelum puasa, sebelum subuh. Jadi kita harus standby. Puasa ni pula, bila sahur jangan makan benda yang kecil-kecil. Makanlah berat-berat sikit. Boleh sampai ke maghrib. Tidak makan nak famous-famous, nak western-western, nak naga je, tak nak diet. Pagi-pagi tak boleh makan banyak-banyak. Cornflakes, bagus, susu bagus, tapi lebih-lebihkan makan. Ini sebab apa? Kalau kita silapnya sekarang, silapnya kalau kita sahur pukul 11, terus tidur 12 jam kemudian 11 pagi lapar. Lapar lah, tak sahur kan sahur. Berapa? 11 malam. Padan muka. Siapa suruh sahur begitu? Yang Nabi suruh lambat-lambatkan sahur. Yang sahur pula makan kurma je, tak makan banyak-banyak, nak jaga badan. Itu nak saya ni buat sahur lah. Apa tak cakap? Comel lagi. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian,
Kalau kita amati, kalau kita betul-betul renungkan ayat pertama ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah belum lagi mewajibkan puasa. Allah kata dituliskan atas kamu. Allah belum kata lagi bulan apa. Allah dah kata, Allah dah sebutkan Ramadan, belum ada lagi. Sebab apa? Setiap syariat yang Allah ingin sampaikan, pasti Allah akan tunjukkan hikmahnya dulu. Apa tu hikmah? The wisdom behind every syariat, the silver lining behind every hikmah. Tu hikmah. Hikmah ni macam kalau kita adanya bencana sesuatu, ada orang meninggal, sudah-sudahlah tu bina, oi, yang patah tumbuh berganti. Kalau break dengan mentai, janganlah sedih-sedih, adanya girlfriend lain. Sebab tu saya single. Saya percaya bahawa ada lagi. Itu hikmah dia. Jadi Allah menjadikan setiap syariat ada hikmah dia. Itu nama dia maqasid syar'iyah. Kenapa Allah jadikan solat? Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu menghindari kita daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Itu objektifnya. Tetapi kalau kita masih lagi buat kemungkaran dan kemaksiatan, Ustaz, saya solat tapi saya masih buat maksiat, macam mana Nabi dah bagi guideline. Nabi kata cek balik ihsan kita dalam ibadah. Ihsan ni apa? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita harus menyembah Allah seolah-olah kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak Allah, bahawasanya Allah nampak kita. Itu apa? Itu formula niat ikhlas. Kalau kita solat, lepas solat masih lagi buat kemungkaran, lepas solat Assalamualaikum kami itu semua bunuh orang, kemungkaran. Kenapa saya masih nak bunuh orang lagi ni? Masih yang addicted ni lagi ni? Cek balik solat kita. Niat kita solat untuk apa? Untuk cepat-cepat bunuh orang ke? Tidak, kerana Allah. Kenapa Allah ciptakan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Orang-orang yang buat perkara yang Allah perintah dan tidak buat pada perkara-perkara yang Allah larang. Itu bertakwa. Kenapa Allah jadikan zakat? Kenapa Allah disyaratkan zakat? Supaya untuk menyucikan harta kita dan membersihkannya melalui zakat. Kenapa Allah syariatkan haji? Agar kita menyaksikan manfaat-manfaat baginya serta mengingatkan asma'ullahil husna. Ini kenapa Allah jadikan. Allah tak jadikan syariat sia-sia. Allah tak jadikan kita, Allah tak mendera kita, tuan-tuan dan puan-puan. Allah jangan rasa kita Allah mendera kita dengan puasa. Kenapa Allah lecehkan kita dengan puasa ni? Licin yang puasa, kenapa tak boleh? Masuk syurga je lah, beriman. Asal nak licin-licin nak puasa, solat lah tu. Solat pula kalau kita imbas kembali, itu sebenarnya adalah hadiah daripada Rasulullah SAW. Saya ingin mengajak kita rewind balik, kita singkapkan balik tentang Isra' Mi'raj. Ingat tak apabila Rasulullah di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, Allah mensyariatkan apa? Salat. Allah kata apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu apa? Nabi jawab balik, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Allah kata, Assalam sejahteralah kepada kamu wahai Nabi. Nabi tak kata Waalaikumsalam sejahtera balik kepada Allah, tidak. Nabi kata Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Lepas tu Allah syariatkan solat. Solat ini tidak pernah ada zaman-zaman Nabi sebelum tu. Ada pun, tapi solat orang lain. Solat orang cuma diuratkan, dan saya kurang pasti riwayatnya dhaif. Tapi syariat mereka solat adalah cuma diri dan rukuk sahaja dan sujud dan lain kata.
Allah syariatkan solat, Nabi terima tau. Nabi terima untuk kita. Berapa waktu? Pertama-tama sekali syariat 50 waktu. Sekarang ada berapa? 5. Dulu syariat puas solat ada 50 waktu. 50 bukan 15 50 khamsun Jadi Nabi turun ke langit ketujuh. Nabi jumpa siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, minta kurang lagi. Nescaya umat-umat kau takkan dapat solat 50 waktu. Nabi naik balik, jumpa Allah, kurangkan solat. Sampai diriwayatkan sebaik 3-4 kali Nabi ulang alik. Sampai terakhir sekali Nabi kata, sudahlah tu, aku malu dengan Allah. Bermaksud Nabi okey, Nabi redha dengan 50 waktu. Akhirnya Allah kurangkan berapa waktu? 5 je waktu. Malunya kita kalau kita tak solat. Sebenarnya itu adalah hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Musa kata, minta kurang, nescaya umat kau tak boleh buat. Betul tak? Betul. Terjadi. Dalam satu hari berapa waktu kita boleh solat full? Kadang-kadang satu. Yang paling senang maghrib lah. Balik rumah, mandi fresh, solat. Yang paling susah sekali adalah rakaat yang paling sikit, iaitu subuh. Sampai nak bangun ni bergerak di dalam rumah. Saya pun kadang-kadang pun susah nak bangun. Terus terang saya kata, kalau bapak saya, kalau kejauhan saya, dia tak gerak. Dia panggil nama, Fiz. Irritating tak suara tu? Irritating tau. Irritating ni irritating ni maknanya dia sakit ni tau. Sakit ni sampai boleh bangun. Ya. Nak marah tak boleh bapak kan, hormat. Ya. Bangun. Solat, okey. Tidur balik. Dah lama-lama 3-4 kali dia tak puas hati, dia datang dekat-dekat baru dia gerak. Kali ni bukan Fiz. Ustaz tak solat ke Ustaz? Ya, okey, baik. Dia sindir Ustaz tu. Susah tak orang subuh. Alhamdulillah sekarang boleh lah. Kau kena jaga imej solat dengan Allah SWT. Allah, kalau orang-orang bangun subuh ni bangun pagi, rezeki dia luas. Tambah pula kalau ada solat duha, rezeki dia luas. Walaupun tak ada kereta, rumah 3 bilik, kerja biasa factory, tapi happy je orang dia. Isteri tak kerja tak apa. Kau kerja apa man? Factory? Kerja mana? Ada suara lagi apa? Biasalah, 1000 lebih je. Isteri tak kerja, orang rumah tak kerja, tapi happy je orang dia. Kadang-kadang orang-orang yang kaya pun sesak je hutang keretanya. Makin kaya makin susah kan. Jadi orang yang sederhana. Jadi orang-orang yang solat ni tenang je orang dia. Perasan tak kalau kita solat, pernah terjadi tak kalau kita solat lepas tu terus orang call, tu angkat telefon, solat kita macam mana? Assalamualaikum. Ada apa ke? Sebab tu ketenangan dalam solat tu Allah dah janjikan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jauhkan kita kemungkaran, lembut suara kita. Jadi kalau suara-suara lembut ni selalunya orang yang banyak solat. Tuan bersamaan lembut, suara dia selalu. Kalau cakap saya suka. Ini bukan orang kata nak up dia. Kalau berbual, Assalamualaikum Ustaz. Saya tengah marah dalam kereta ni. Sajam sangatnya Pak Langgar kau baru tahu. Betul ni accident yang kau ni. Kalau dia pun, Ustaz tak main ni nampak sangat. Saya want to be, InsyaAllah. Orang-orang yang solat ni, orang yang cakap baik. Tapi macam-macam saya faham. Kalau membebel tu, tak pasal tak solat lah. Dan kadang-kadang ialah fitrah manusia. Suami-suami baca-baca jangan marah isteri. Awak ni bebel tak solat Janganlah macam gitu. Tak sedap hati isteri ni Abang, saya solat depan abang macam awak tak nampak ke? Macam nampak saya ke depan awak belakang. Okey,
sekali saya depan awak belakang. Nggak sampai itu sekali kot. Tidak. Sempat lagi kan kita? Okey, dia suruh ada T. T itu maknanya berisi orangmu bagus, dia kata. Tapi insyaAllah baru kita masuk tentang persiapan Ramadan. Okay, saya nak ambil sikit dari 2 minit sebelum ini. Persiapan Ramadan ni baru masuk Ramadan cerita drag jauh-jauh. Sebab apa? Kalau saya nak cerita pasal Ramadan, tiap-tiap tahun kita akan ulang balik benda yang sama. Tapi bila saya fikir-fikir balik, yang kurang yang sekarang ni adalah tentang iman kita. Saya cakap berdasarkan pengalaman. Tak ada orang yang cakap tanpa pengalaman. Kita ni kadang-kadang nakkan sesuatu, nakkan ganjaran, nak kena tengok. Tolong berikan ni nak berikan apa roti kedai. Alah malas. Nanti mak upah. Nah, boleh. Tolong pergi kedai kejap. No, awal nanti mak berjaga. Boleh. Kita gitu. Kita masih iman kita masih kurang, tuan-tuan dan puan. Cuba kalau kita puasa, kita tak lihat ganjaran. Dan Allah akan menjanjikan ganjaran di akhirat. Kerana apa? Kalau manusia nampak pahala, semua orang masuk Islam. Takkan ada ujian. Kalau manusia nampak dosa, seperti mana Rasulullah nampak neraka, masjid 16 tingkat pun tak cukup. Nak menjadi 61 tingkat, itu pun mungkin tak cukup. Percayalah. Jadi tentang persiapan Ramadan, minta maaf kalau saya ambil 5 minit kejap. Satu orang dah muak-muak. Tak ada muak Alhamdulillah. Persiapan Ramadan, kalau kita cara Rasulullah macam mana? Rasulullah memperbanyakkan puasa di bulan Syaban. Bila ditanya kenapa Rasulullah banyakkan berpuasa di bulan Syaban, Rasulullah kata, tak boleh kamu jadi hamba yang bersyukur, kerana ini adalah mentaliti Rasulullah. Kita tahu lagi hari Rabu nanti kita nak puasa 1 bulan. Kita tak pernah puasa buat 11 bulan. Apa kata kita cuba puasa besok, puasa hari Ahad ke Senin, tengok macam mana. Itu persiapan mentaliti Rasulullah. Rasulullah dah buat kat lain. Cuba kita puasa. Dan kedua, muhasabah diri kita. Tolong reflect balik puasa kita yang tahun-tahun lepas, kurang ke banyak. Kalau kurang, tahun ni banyak kan. Saya nampak tadi ada macam ada lirik lagu tadi. Apa tadi? Bab-bab kata mambai. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Oh, lepas ini luar. Saya tak nak masuk. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Oh, saya ambil kata-kata Manbai ni. Manbai guru saya sekarang ni. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Makna dia apa? Hikmah yang Allah bagi, la'alakum tattaqun. Bertakwa kat kita selepas Ramadan. Adakah kita masih menjadi orang yang sama, yang buat dosa, atau makin kurang dosa kita, kita banyakkan pahala. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan untuk jadikan madrasah Ramadan. Train Ramadan kita. Kalau kat rumah jarang breakfast dengan keluarga, jadikan sahur ni breakfast bersama keluarga. Kalau jarang dinner dengan keluarga, mak balik pukul berapa, bapak balik pukul berapa, anak-anak jangan haraplah lepak-lepak sampai 1-2 pagi pun jadikan siang. Bagaikan siang dan kata, mak naman dah pukul berapa sekarang 1 pagi, mak masih siang mak. Ini jadikan dinner bagi keluarga untuk kita sama-sama terapkan bersama. Bulan Al-Quran, baca Al-Quran bersama keluarga. Solat tarawih, solat bersama keluarga. Hikmahnya ada tuan-tuan. Bukan saya kata, Allah kata. Tak percaya, pergi lepas Ramadan. Tak percaya solat hikmah, tanya dia, tanya Allah. Dan insya-Allah, marilah kita sama-sama doa, minta kepada Allah agar kita diberikan kesihatan, keafiatan, agar dapat kita sama-sama menjalani ibadah puasa dengan sempurna.
sama-sama kita doakan agar Allah menjadikan Ramadan kita kali ini lebih bermakna, sempurna, penuh dengan hikmah. Sesungguhnya syariat berpuasa ini bukan sekadar ibadah, tetapi ada hikmah di sebalik ibadah. Kerana Allah telah menjanjikan syurga untuk kita semua, insya-Allah. Dan akhir kata daripada saya, kalau ada kekurangan, ada ketaifan, ada tersinggung bahasa-bahasa saya minta ampun dan maaf. Kerana itulah dhaifnya saya sebagai seorang hamba. Dan apa-apa yang baik, balik rumah saya tak mengharapkan 100% ilmu dibawa balik. Saya 1% investment untuk saya akhirat. Masuk syurga ni untuk saya, sebut-sebut nama saya syurga. Dan insya-Allah kita mendoakan. Aku lupa hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah atas permintaan, mari kita sama-sama mengangkatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kurnia, nikmat dan juga keafiatan agar kita dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna insya-Allah. Ala hadhihi an-niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على نصرة شريعتك فمسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا ببعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada MGH Korea Taman Bayati. Assalamualaikum.